أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung kuliah kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita berhenti baru ni setakat hadis 949. Muka surat berapa tu? Kita nak masuk ni 49. Siapa dia ada book tu boleh tengok lah. 949. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm an wajhihin nar 70 kharifan. Muttafaq alaih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa pada suatu hari pada jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya dengan hari tersebut dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ni kalau kita tengok sini, Nabi kata siapa-siapa dia berpuasa. Puasa pula pada hari jalan Allah. Makna hari jalan Allah ni fi sabilillah, dalam peperangan. Dia perang tapi dia puasa juga. Itu maksud dia. Berpuasa satu hari pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia puasa ketika dia turun ke medan perang. Jadi kalau orang lagu ni walaupun perang dia boleh puasa juga. Jawab dianya Allah Subhanahu wa taala ngupuh dianya, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya dengan hari tersebut dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ada muslimat kita pun koraman kita pun ni kalau nak tengok TV tu kena elok lah, macam malam Isna baru ni kan elok tabi tu baru nampak tengok TV ni. Nampak ni besar ni. Kalau nak tengok TV lah, sebab segala kecek sini ni ada di dalam TV tu, buku belakang lagu tu boleh deh. Depan ni pun wah buku ni wah situ belakang wah. Kok dalam. Buka belakang biar nampak. Hak tu tak nampak mana. Tu. Baik, kita tengok huraian dia ni dah. Nombor 1. Hadis 949 tadi. Maksud yasum yauman fi sabilillah, berpuasa sehari di jalan Allah. Dalam hadis ini ialah berpuasa ketika berperang di jalan Allah. Ni kita nak ambil tahu saja ni, kita tak perang lah ni nya. Berapa tak elok habis tu, nampak dah kata. Tak lagi dah. Sekat tengok nampak tengoklah. Okey, nombor 2. Illa ba'adallahu bidzalika al-yawm an wajhin nar. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya dengan hari tersebut dari neraka.
Maknanya orang yang pergi perang sabir tak ni, dia puasa hari tu, Nabi kata balasan dia nya Allah akan jauhkan dia, wajah dia maknanya diri dia tu dengan hari tersebut jauh dia. Dia kata maknanya adalah ungkapan kinayah, ungkapan sindiran yang menunjukkan selamat daripada neraka. Jadi banyak amalan-amalan yang Nabi sebut boleh menyelamatkan orang itu daripada neraka. Baik kita nak turut hadis ni, nak amal dengan hadis ni tak boleh sebab kita tak perang sabir. Tak gitu kan ni? Dia kata kalau boleh-boleh perang pergi puasa juga. Padahal letih perang tu dah. Lepas kita nak buat lagu mana? Kita tak boleh lagi yang bak ni. Maka kita cari amalan lain. Banyak ada amalan-amalan lain yang Nabi janji Tuhan akan selamat dia daripada api neraka. Ambo rasa ada royak dah dulu. Ingat lagi tak? Gapo dia? Semaya sunat zuhur 4 rakaat sebelum semaya zuhur, 4 rakaat lepas semaya zuhur. Ni so lagi hak Nabi janji orang tu boleh lepas daripada api neraka. Bukan semaya 4 tu direct dak. Yang baiknya semaya yang 2 rakaat, wisalah semaya yang 2 rakaat. Lepas tu semaya lah zuhur. Mula yak dah mula kan. Lepas tu lepas semaya zuhur dia semaya pula 2 rakaat, wisalah 2 rakaat pula. Maknanya 4 rakaat sebelum semaya wajib zuhur tu, 4 rakaat lepas pada semaya zuhur. Orang panggil rawatib qabliyah dengan ba'diyah. Faham tu tak? Amalan ni juga di antara banyak-banyak amalan yang Nabi kata Tuhan akan bebaskan dia daripada neraka. Selain daripada hak ni, hak tadi juga. Jadi sebab kita nak buat hak ni tak boleh. Sebab kita tak perang tambah-tambah kalau retino pula dah. Kan ada ayat tadi. Kita nak ambil gia ni juga, kita semaya 2 rakaat. Pasal ada hadis nak sebut tu. 2 rakaat sebelum 2 rakaat pula dah. 4 rakaat hak kita biasa buat 2 kan. Ni dak buat 4 sebelum, 4 selepas. Hak ni payah ni. Jarang-jarang boleh buat, tak lekat. Sebab kita lorak campur gaduh. Bukan lorak sangat, buat lorak. Padahal dan sangat lepas pada semaya zuhur tu padahal hidup cokor saja je lepas zuhur klik makan nasi duduk bersandar. Tidak mestinya buat di masjid. Anak ayat ni dah. Semaya lain pada semaya fardu yang tidak jemaah ni, lain pada semaya tarawih lah. Lebih afdal semaya di rumah daripada semaya di masjid. Kan? Semaya qabliyah kalau orang rumah jauh tak boleh buat lah. Lepas orang bang baru kita boleh semaya sunat sebelum kan. Untuk orang rumah dekat supaya ni, dekat-dekat ni. Bunyi orang bang, dia semaya sunat di rumah dulu baru dia mari. Lepas semaya dia klik semaya di rumah. Hak ni lebih afdal daripada semaya di masjid. Kena ingat lah, ada tempat yang Tuhan suruh semaya di rumah. Dia tak siwi jadi rumah tu sunyi. La taj'alu buyutakum kubura. Ada hadis Nabi, janganlah jadikan rumah kamu ini seperti kubur, makna sunyi. Dia nak suruh rumah kita ni nawwiru buyutakum bis-salah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kamu itu dengan baca Quran dan sembahyang. Dia kena sembahyang di rumah. Okey. Jadi itulah dia amalan yang ambo sebut tadi, ia seumpama dengan hak ni. Iaitu amalan yang boleh selamatkan daripada api neraka, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur sembahyang sunat, 4 rakaat selepas zuhur. Faham tak? Okey. Kemudian dia sebut dalam hadis tadi sab'ina kharifan. Apa makna sab'ina kharifan? 70 tahun. Kharif ini sebenarnya musim. Dia ada 4 musim. Kita di Malaysia kita ni tak ada musim lagu tu, kita ada 2 musim je. Kita panggil musim hujan dengan musim kemarau. Tidak gitu kan ni. Di tempat negeri Arab, negeri orang putih dia ada 4 musim.
Kalau orang putih dia ada musim panas dia panggil summer. Musim salji dia panggil winter. Musim bunga dia panggil spring. Musim luruh dia panggil autumn. Jadi di negeri Arab pun lagu tu juga dia ada musim sejuk dia. Misalnya musim panas dia panggil saif. Kalau musim salji dia panggil syita. Dia ada 4 musim juga. Jadi kharif di sini maknanya musim. Tapi walaupun dalam hadis tadi dia sebut sab'ina kharifan, walaupun disebut musim, mengikut ulama yang mentafsirkan hadis, ia dikehendaki dengan musim ni ialah tahun. Maknanya 70 tahun perjalanan ni. Jarak dia dengan neraka jauh lah dah. 70 tahun. Jalan kaki 70 tahun. Jadi dia nak royaknya, dengan amalan tu selamat daripada api neraka. Hadis ini menjelaskan keutamaan berpuasa semasa berjihad. Okey. Baik. Kita nak tengok tinjauan saintifik. Perang tadi makan ring, makan tenaga. Baik, kita tak terlibat dengan perang. Kita nak buat kerja muka lain. Buat kerja seperti biasa, buat kerja untuk cari nafkah hidup. Adakah dengan menyebabkan kita puasa ni tenaga kita tak ada? Cuba kita tengok. Pada tahun 1994, Kongres Antarabangsa berhubung kesihatan dan puasa telah diadakan di Casablanca. Dibuat kajian ni tahun 94 mula. Kajian mendapati amalan berpuasa pada bulan Ramadan mempunyai kesan fisiologi dan psikologi secara tidak langsung. Boleh membawa kesan baik dua bahagian tubuh kita ni. Fisiologi ialah segala organ dalam tubuh kita ni dia panggil fisiologi. Kalau orang ngaji biologi dia ada satu bab fisiologi, ngaji jatuh, ngaji buah pinggir, ngaji hati, ngaji gapo dia ni pankreas, semua alat-alat perjalanan darah gapo semua ni dia panggil fisiologi. Jadi dia kata orang buat kajian tu dengan puasa tu menyebabkan fisiologi kita tu boleh jadi molek. Yang kedua psikologi. Psikologi ni orang panggil perasaan, jiwa, semangat. Jadi dua-dua ni boleh jadi kesan yang baik dengan apabila kita berpuasa. Nampak tak? Orang buat kajian dia. Kesan fisiologi ini termasuklah merendahkan parah gula. Tengok. Kalau siapa dia gula hak tinggi tu, puasa lah. Dia boleh turun parah gula. Sebab masa lama senggel kita tak makan tu. Tubuh kita dia boleh proses. Tapi tak tahannya sebab bila kita buka puasa tu, kita gibui lebih pada tu. Kita qada. Hak kita terlepah. Orang panggil hak tengah hari tu, maknanya makan benda manis lebih pada hak pula. Jadi tak ada acu makan supaya biasa tu dia kesan fisiologi kita ni jadi molek. Darah parah gula jadi molek. Kolesterol jadi kurang. Tekanan darah boleh seimbang dalam darah sistolik. Disebut sinnya. Tu orang buat kajian tu. Kita tak lama dah. Dalam 2 minggu lagi kalau puasa dah. Dr. Alan Codd, seorang pakar perubatan Amerika Syarikat, melaporkan penyelidikan psikologi. Tadi fisiologi. Dari segi psikologi kita, jiwa kita, semangat kita ni, membuktikan bahawa puasa mempengaruhi darjah kecerdasan. Otak jadi ligak bila kita puasa. Cergah. Mikir kita apa boleh mikir fikiran kita menjadi lebih tajam. Ni orang buat kajian. Ni orang putih buat kajian. Ketika perut dan usus melakukan proses pencernaan. Pencernaan ni maknanya kisah makan ni. Bila dia kisah makan ni tu, bila makan ni masuk, bila kita makan. Lah. Jadi kalulah bila kita masuk saja makan ni, otak dia kata tidak dapat berfungsi dengan baik. Kalau budak jenis makan banyak kan, dia kurang nak jadi lemak, dia tak jadi nak cerdik. Sebab apa? Bila masuk makan ni, pasal apa dia jadi bila masuk makan ni, dia kena kisah. Nak kisah pencernaan itu perlukan tenaga. Jadi tenaga dengan pengaliran darah tu tertumpu kepada kerja-kerja penghadaman makan ni. Tenaga ada dalam tubuh kita tu duk tumpu ke makan ni. Sebab tu lepas kita makan letih ni.
Lepas makan nasi boleh 2 pinggan sadar. Apa? Letih. Tenaga kita tu diguna untuk mesing. Baik. Bila dia letih lagu tu, apabila makan terlalu kenyang, ni ya. Makan biar padai-padai. Otak akan menjadi lemah. Cuba cek molek kita kalau jenis-jenis berasa lembab, takut makan terlajak kan ni. Untuk berfikir. Dan badan menjadi malah. Serta rasa mengantuk malah. Ketika berpuasa, tenaga dan pengaliran darah tertumpu kepada otak. Dia pergi ke otak. Bila darah pergi ke otak secegah dah. Ini menjadikan otak dapat bekerja dengan lancar dan memberi kesan optimal kepada mental dan fizikal dalam melaksanakan aktiviti. Peperangan pertama jihad ayat hadis kita tadi. Berlakunya perang Badar, tahun tu juga difardukan puasa. Kuat orang Islam kuat pada masa tu. Pasal apa? Otak dia cergah. Nak atur strategi peperangan pun jadi dia gak molek. Otak dia tidak malah jadi rajin. Lepas tu tenaga kita kata nak ambil mana tenaga? Sebenarnya tenaga sebenarnya kita tolak orang kita je, orang Melayu kita di Malaysia ni, bila jadi puasa letih mula nak tidur. Orang lain tak. Dia jadi kau cergah dalam puasa. Sebab orang buat kajian sini, hak tak tulis sini ya, ada yang baca lain tersebut. Tenaga hak ada kita simpan, hak kita sahur duduk dalam tubuh kita. Bila kita guna tu buat kerja, dia boleh inspire, dia kata dia boleh merangsang sampai jadi 2 kali ganda. Tenaga tu turun 2 kali ganda. Sebab tu dia perang dia jadi gagah. Kita ni dia kata, dia jadi letih dalam puasa kita. Jadi sebab psikologi kita lemah. Bila sebut puasa nak mari, kita jadi moyok dia. Dia jadi orang panggil psikologi kita kalah. Tak boleh ni puasa-puasa. Nak suruh tolong nak suruh tolong pergi rumah ni nak upah, nak gali pagi. Lepas puasa ni orang buat kerja puasa-puasa ni. Jadi kita sendiri melemahkan kita. Orang lain tak. Hak ni hak duk mengajar di sekolah tahfiz orang Mesir. Tak ada lah ni hak nama Ashraf dulu. Ada satu petang bajuk dia. Kata mai kita gatih basikal. Lepas asar. Boleh dia tu. Gatih dengan dia pak mana tu. Peluh dia tu kok. Laju pula dia gatih. Siapa di rumah? Siapa di depan tahfiz tu kedawi. Kata mai kita minum air dulu. Dia kata dia puasa. La ilaha illallah kata. Gatih derah pada kita. Dia royak tak ada masalah puasa. Bagi dia bukannya meletihkan. Jadi kita nampaklah rupa-rupanya kita ni mari puasa agak letih ke apa. Psikologi kita dia mari lemah semangat. Semangat kita lemah. Nampak tak? Masuk hadis. Habislah hadis tadi dia. Tengok hadis ni 150 pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban muttafaq alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami menyangka baginda tidak akan berbuka dan baginda berbuka sehingga kami menyangka beliau tidak akan berpuasa. Faham maksud dia? Aisyah ni isteri Nabi. Dia duduk sekali dengan Nabi lah. Isteri dia paling lama dia boleh duduk dengan Nabi ni. Jadi sebab itulah dialah antara isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis Nabi dia paling banyak nak banding dengan isteri lain. Baik. Katanya Aisyah, dia kata aku tengok Nabi ni kalau dia puasa juga, esok puasa, lusa puasa, tulak puasa, seolah-olah macam tak si berbuka, mana tak puasa lah dia kata. Lepas tu dia kata, kadang-kadang kalau dia berhenti puasa, ni bukan boleh puasa, nak ayat bulan lain, bulan Sya'ban, bulan Rajab ni. Dia kata kadang dia puasa juga. Nampak macam-macam meh tak si berhenti lah bulan ni dia kata. Tapi ada juga kadang-kadang dia mari dia tak puasa, tak puasa juga. Supaya dia tak si puasa dah bulan tu. Jadi nak rakyat Nabi ni dia buat macam-macam dia ni. Tak, nampak tak?
Jadi pasal Nabi nak tunjuk benda tu benda sunnah. Kalau dia poso juga. Dia berhenti juga. Faham tak? Hadis ni kata begitu. Dan aku tidak pernah melihat, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Sya'ban, kau Rajab, kau Muharram, kau Rabiul Awwal, bulan-bulan lain ni walaupun Nabi puasa, aku tak gaji tengok Nabi ni puasa penuh 30 hari kau ataupun 29 hari. Faham tak? Kecuali bulan Ramadan je baru aku tengok dia puasa penuh. Memanglah Ramadan kita pun puasa penuh. Maknanya kalau dia puasa Sya'ban pun dia tak cukup 30 ataupun 29 hari tu. Puasa 20 hari kah, 25 kah, 15 kah. Kenapa tak? Faham tak? Lepas tu dia kata pula, dan aku tidak pernah melihat baginda berpuasa dalam satu bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Kalau nak banding, tolaklah bulan puasa tu sebab puasa penuh. Kalau banding dengan bulan lain, Sya'ban nak banding dengan Rajab kau, nak banding dengan bulan Muharram ke, bulan yang ada hari-hari yang diminta kita puasa tu kan, bulan haram tu. Kalau nak banding bulan-bulan lain ni, bulan Sya'ban lah paling banyak sekali Nabi puasa. Bulan ni kan ni bulan kita, bulan Sya'ban. Mana? Jadi itulah dia hadis ni, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni yang kita dengar tadi. Kita bincang hadis ni dah. Nombor 1. Bulan Rajab, tak ada dalam buku ni. Ini ada di TV ni. Bulan Rajab ketika itu dianggap sebagai bulan suci. Jadi Nabi nak, orang panggil dia nak ubah fikiran orang. Sebab orang duk anggap bulan Rajab ni ialah bulan yang paling suci. Kalau nak puasa pun puasalah bulan Rajab. Sementara bulan Ramadan dianggap bulan berkat. Bulan Sya'ban dilupakan. Orang tak ingat. Bulan Sya'ban tu duk celuh. Lepas Rajab, Sya'ban. Lepas Sya'ban, Ramadan. Jadi orang puasa wajibnya bulan Ramadan. Lepas tu orang ramainya puasa bulan Rajab. Orang tak teringat ke bulan Sya'ban. Lepas tu ramai yang menganggap beribadat seperti berpuasa di bulan Rajab. Kalau nak puasa sunat, orang puasa bulan Rajab lebih utama daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Lagu tu, orang mikir lagu tu masa tu. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan dia lagu mana? Memperbanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban sehingga hampir penuh sebulan, menunjukkan keutamaan bulan yang ada dalam bulan Sya'ban. Jadi malam ni kita boleh tahu rupa-rupanya lebih Sya'ban lagi pada Rajab. Ramadan tu memang tak boleh lawan lah dah. Puasa kau duduk bulan Sya'ban, tak sari habuk lagi deh. Tak apalah, biarlah sekurang-kurangnya kita tahu. Tak ada yang tahu ni, tahu depan. Kita tahu dah. Okey. Kalau nak puasa dia lagi ni. Hak dia kalau mengikut kitab-kitab fiqh mazhab kita lepas 15 tak boleh. Hari ni siapa ada 15? Tak nisfu Sya'ban lagi dia. Ada lagi boleh lagi lah. 2 hari lagi. Tapi kitab fiqh kita ni kalau kita nak lajak boleh. Kita start sebelum pada 15 ni. Start belum boleh rekod straight. Dah. Dia tak sinya dok gi start ni belah. Tu tak boleh dah. Di bulan Sya'ban setiap amalan dilaporkan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada hadis. Bulan Sya'ban ni bulan catatan amalan ni lapor terus ke Tuhan. Kalau amalan lain tu duduk dalam catatan kiraman katibin. Roki atik duduk catat. Duduk dalam file lagi. Tak atas Tuhan. Tapi kena ingat molek. Tuhan Maha mengetahui walaupun tak atas dia. Punuh pula tauhid kita, i'tiqad kita kalau kita kata amalan kita Tuhan tak tahu lagi sebab malaikat tulis-tulis duduk dalam file. Esok bila di akhirat barulah buka. Tapi nak royak Tuhan ni tak ada benda kita ngaji dah kan akidah kita tak ada benda dia tak tahu. Cuma dia buat peraturan saja dia nak tunjuk ada hijau dah. Hak kira main nak belum tulis tu dia tahu dah nak tulis gapo. Tu kita duduk situ. Tapi dia nak royak besarnya bulan Sya'ban ni segala amalan yang kita buat bulan Sya'ban ni malaikat atas terus ke Tuhan. Lagu tu.
Jadi untuk itu baginda sallallahu alaihi wasallam suka jika apabila amalan perbuatannya diangkat ketika baginda sedang berpuasa. Ini ada dalam hadis lain. Nabi kata kerana bulan Syaban ni laporan amalan kita ni mereka atas terus. Boleh kita katakan tiap-tiap hari atas Tuhan. Jadi aku suka, dia kata, kalau Tuhan tengok amalan aku ni, amalan aku berpuasa. Maknanya besar amalan puasa ni kan. Hak sembahyang 5 waktu pun buat naik. Sedekah pun dia buat naik. Berzikir pun dia buat naik. Selawat pun dia buat naik. Dah segala amalan buat baik kat orang, tolong orang, semua buat naik belakang. Tapi Nabi kata, aku tak sedap lagi setara tu. Aku nak suruh biar ada dalam catatan hak di atas Tuhan tu, aku puasa. Baiklah. Nombor 5. Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling afdal berpuasa selepas bulan Ramadan. Kita jatuh hukum sini. Bukan Rajab. Bulan Sya'ban, bulan yang paling afdal sekali puasa selepas Ramadan. Ramadan itu tak boleh kira dah lah. Boleh khah untuk puasa dah tu. Ada soalan ni? Adik muslimat. Boleh tahu? Apa ni? Ada boleh faham ni? Ada nak tanya? Okey, kita pergi pula hadis 951. Wan Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam 13 wa 14 wa 15 rawahu an-Nasa'i wa Tirmizi wa Ibn Hibban. Daripada Abu Dzarr radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, iaitu pada tanggal, maknanya pada hari bulan 13, 14 dan 15. Nabi katanya Abu Dzarr, Nabi suruh dia puasa sunnah tiap-tiap bulan tu 3 hari dalam sebulan. Puasa 13, 14, 15. Hari bulan dia nah, jangan hari bulan Januari Februari ni, hari bulan tu Rajab Sa'ban Ramadan, hari bulan hijrah, tahun hijrah. Dah. Apa? Hari ni dia panggil hari putih. Apa dia beri nama hari putih? Sebabnya dia kira bulan putih, bulan bulat. Bulan boleh katakan dia cerah masa tu 13, 14, 15. Betul tak? Orang kata 14 cerah sekali dah. 13, 14, 15. Jadi Nabi suruh puasa hari tu, dia panggil hari putih. Berapa 3 hari dari sebulan? Cuba tengok. Secara asasnya setiap amalan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Umat Nabi Muhammad ni Tuhan beri, setiap amalan baik kita buat, Tuhan ganda 10. Ni ayat Quran dah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sesiapa yang membuat amal kebaikan, maka balasannya ialah 10 kali ganda. Dan sesiapa yang membuat kejahatan, maka ia tidak dibalas, melainkan dengan yang sama dengannya, dan mereka tidak dizalimi. Gini, ayat ni lah menunjukkan kepada kita, bila kita buat satu amalan baik, malaikat tulis 10 kali ganda. Markah. Kalau kita buat benda-benda berdosa, ditulis so ya. Nak oyak murah hatinya Tuhan. Tapi jadi banyak dosa pada buat pahala ni kerana acap dah dia buat. Buat pula dosa besar. Buat kebaikan je. Walaupun tu buat sekali, kita pun kata kita buat amal yang baik ke apa? Sedekah. Tuhan pun beri ganda 10 kali ganda. Dia suruh mereka tulis 10 markah. Buh dalam buku catatan. Dia ni wakil nak kat orang. So ya dia wui. Ataupun kecik belawak. So. Hak ni 10. Apa setengah orang bila tengok saya esok, banyak alik jahat lagi pada hak baik. Apa? Pada hak ni 10, hak ni so. Sebab hak ni acap dah. Hak ni jaga-jaga. Baik. Jadi itulah kedudukan dia. Baik. Kembali kepada puasa kita tadi. Bila kita puasa sehari, malaikat tulis rupa puasa 10 hari.
Kalau puasa 3 hari, terbit berapa? Wah, terbit berapa? 30. Kat 30 hari tidak cukup sebulan. Kita puasa 3 hari, so malaikat tu boleh puasa 30 hari. Kalau puasa tiap-tiap bulan, tidak puasa setahun orang panggil. Nampak tak? Nabi SAW menyuruh berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Bermakna pahalanya sama dengan 30 hari sebulan penuh. Ini bermakna jika seseorang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka pahalanya seperti berpuasa setiap hari dalam setahun penuh. Setahun dia puasa. Ini orang panggil motivasi kepada kita nak buat amalan. Tapi tika ni mari semangat tak apa time. Biarlah dulu dah. Orang panggil selera nak buat amal tu tak belah mana. Sebab apa jadi gitu? Dia ada muka lain duk gerdi dalam tubuh kita. Iblis. Allah biarlah kau dulu. Mudah lah kan dia kata. Nanti tua-tua esok terpuasa. Kat tua tak cekak pula. Tangguh kabar mati. Apa tak? Macam-macam dah Nabi motivasi untuk kita buat amal. Tapi tak berasa gerai. Cubalah kita kata benda tu kita kata tak. Wak kerja tu ada 30 kali ganda, 10 kali ganda. Rela pergi pas Singapura lagi tak? Tak kayak dulu orang pergi Singapura apa? Wak kerja di sini. Ni. Wak kerja sini katalah boleh 10 riyal. Lama dulu 10 riyal sehari. Pergi wak kerja Singapura boleh 100. Gila. Rela tengok dengan rumah tangganya. Pergi duduk dalam apa rumah kongsi dia tu. Bubuh keping-keping kayu begitu mandi dengan air pahit gitu. Makan nasi buku. Buat apa? Nak kau 100 hari. Rela. Orang yang muku padi ingat dia duduk. Dia keduh kan. Tekah berapa sen? Bukan kata 1 ke 10. Ingat dulu tanya. Lama dulu berapa dah boleh gaji besar dulu gaji Singapura dia kata 20 riyal tu tahun 70 ke 20 riyal Allah kita kata banyaknya masa tu orang gaji sini 5 riyal 3 kali ganda kita kata dah 4 kali ganda gitu tapi hak ni umat Nabi Muhammad ni Tuhan buinya benda baik dia ganda dengan 10 tapi kita tak sebab itulah tapi hak sebenarnya dari Isra' Mi'raj tu kan Nabi Musa dia teriak bila Nabi sapa ke jumpa dengan dia tu. Dia teriak apa? Dia kata umatmu walaupun mai ke dia lebih ramai masuk syurga berbanding dengan umat aku. Jadi nak banding dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad lah. Ni kerana kisah ni lah banyak. Boleh pahalanya ada Lailatul Qadar lagi. Tu maknanya orang panggil skin insentif tu banyak duduk di umat Nabi Muhammad. Nak banding dengan umat Nabi lain. Jadi maknanya itulah benda orang kata nak sebagai motivasi kita biar kita berasa gerai nak buat amal kebajikan. Sebab kita ni ngupuh maha. Tuhan beri ngupuh kita buat benda baik ni maha nak banding dengan umat-umat zaman dulu. Itulah. Nabi SAW menyuruh memilih hari-hari putih. Makna hari putih ni hari bulan bersinar terang untuk berpuasa. Ingatlah berapa hari bulan tadi? 13, 14, 15. Kita ingat hak kapit 15 tu. Bukan kapit lah. Hak sebelum sampai 15 tu. 13, 14, 15. Ini menunjukkan berpuasa pada hari putih adalah lebih afdal berbanding dengan hari-hari lain. Dia ada istimewa pula. Walaupun dia kata kita boleh pilih. Tak boleh hari putih, kita pilih hari lain boleh ke tak boleh? Boleh, tapi tidak semahal hari putih tadi. Tikah sebanyak mana kita tak tahu. Tentu banyak. Sikit-sikit pun bila nisbah kepada barang dalam di akhirat ni tikah banyak. Tikah banyak. Jadi kita tentu menyesal nanti esok. Allah kalau aku buat sikit lagi pasal kita tengok Allah boleh sebanyak ni dengan buat setahun ni boleh sebanyak ni Allah kalau aku tahu gitu buat apa bodoh aku masa atas dunia enggak nak kata gapo lagi esok dah bodoh pun bodoh lepas dah kan. Namun baginda tidak membataskannya kepada hari putih, malah boleh pilih mana-mana hari dalam sebulan
serta tidak mengganggu mereka yang mengamalkan berpuasa setiap hari Isnin Khamis. Katalah kalau orang tu dia puasa seumur, okey, Senin Khamis 8 hari dah dia. Tak apalah orang lagu ni pun. Tak usah ganggu dia. Boleh pilih. Cumanya kalau nak ambil paling baik biar terkena hari-hari putih tu. Tu Nabi sebut. Jadi tidak mestinya Nabi tekan sangat. Asal ketiga hari dia kata. Jumhur ulama mengatakan sunat yang paling afdal berpuasa pada hari putih. Memang hari putih tadilah. Mazhab Maliki pula mengatakan sunat berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan makruh mengkhususkan kepada hari putih pula dah. Kerana boleh mengelirukan orang awam yang tidak faham. Boleh menganggap ia sebagai amalan wajib. Dia tengok kok ni pula. Dia tengok takut jadi benda wajib. Jadi makruh. Sebab itulah puak mazhab dia ni kan dia bubuh makruh. Walaupun benda tu hukum tidak berubah tapi dia takut orang jahil faham. Sebab tu puak dia ni dia kata makruh kalau kita baca tiap-tiap malam pagi Jumaat tu surah sajadah. Ni macam mazhab Maliki ni. Dia takut orang hok jahil hok tak reti, dia kata malam pagi pagi Jumaat ni subuh wajib kena baca surah sajadah. Dia takut faham gitu. Nampak tak? Sebabnya ada siapa dia kata mula masa tanya pilih raya di Pahang tak ingat siapa dia bocak mula. Dia kata tanya pilih raya di Pahang tu dia pergi. Pokok Kelantan kita pergi, lepas tu orang suruh jadi tu email pagi Jumaat, nyo baca surah sejadah lah dah. Kita ni bila baca surah sejadah tu, geger kedai kopinya orang Kelantan semaya subuh 3 rakaat. Digamuk ke rakaat juga sujud. Tengok jadi darat berdoa nak pula orang Pahang. Ambo ingat dulu tahun 98 pergi buat umrah. Pergi buat umrah tu duduk sebelah bilik dengan orang Pahang. Dia nikah orang Kelantan kata ada titih dengan dia tu. Pegawai tu dapat pegawai besar jugalah. Pergi duduk semayang duduk sebelah dia tu. Jadi terkena hari Jumaat tu email dia tu semayang sejadah lah. Dia mesti haji je. Lalu ni pun kata umrah pun dia tak buat dah orang ramai dah. Dulu masa tahun 98 masih buat lagi. Pagi Jumaat dia semaya lah sunat sajadah. Bila semaya tu ala balik dengan dia tu, kita lepas nak pergi ke hotel jalan dengan dia tu, dia pun cuik dia kata, tadi dia kata tu email tu silap kan? Sedap dia tanya. Tu email silap kan? Kata silap ke apa? Tu dia kata semaya 3 rakaat. Oh, kata darat. Tu orang Pahang juga tu. Jangan pula kata orang Pahang darat pula ni. Betul lah jumpa orang Pahang. Jadi maknanya dia berasa pelik semaya sujud sejadah kat kita. Tak ada masalah dah. Pak kita ni terlalu nak berdoa. Kalau tak semaya sujud sejadah mah gagal pula. Berapa tu imin untuk semaya sujud sejadah? Ke hari Jumaat? Pula dah. Hal buah ni tak comel juga jadi siapa wajib. Faham tak? Ni benda lain sikit. Masuk Isra dah tak? Apa habis ni dah? Ya mi? Masuk Isra dah. Ni kita berhenti kat ni 52 dan lagi lah seminggu lagi dah.